Salahnya tawasul atau tabarruk sekiranya beriktikad bahawa makhluk itu yang memberi, bukan Allah. Kalau kita makan nasi pun dengan iktikad nasi lah yang mengenyangkan, bukan Allah, salah akidah. Kalau kita makan Panadol pun tapi iktikad kita Panadol yang bagi sembuh, bukan Allah, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita, dan juga keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang saya letak di slide ini tawassul, tabarruk dan mujarrabat, padahal tajuk asalnya mujarrabat dahulu. Mujarrabat, tawassul, tabarruk, di mana salahnya. Jadi tajuk tu suruh kita cari salah, tu payah juga. Tapi memang ada benda-benda yang kalau tak kena gayanya boleh jadi salah. Saya mulai dengan tawassul dahulu ya. Jadi tawassul tabarruk ini tiga topik penting yang perlu dibincangkan dengan ilmiah dan secara beradab dari perspektif ahli sunnati wal jamaah. Lebih-lebih lagi di sana terdapat pandangan golongan yang ekstrim yang telah tersebar di kalangan sebahagian masyarakat mengaitkan amalan tawassul, tabarruk dan mujarrabat ini dengan kesyirikan dan kekufuran bahkan. Kalau bid'ah itu masih boleh tahan lagi, tapi ini syirik terus, jadi kafir. Baik, saya mulai dengan pertama tawassul. Jadi perbezaan antara ahli sunnati wal jamaah dan wahabi, biasanya masalah tawassul ni sesama ahli sunnah wal jamaah tidak ada isu sangat. Tapi kan kadang-kadang setengah perkara sesama ahli sunnah wal jamaah pun khilaf. Mazhab Syafi'i kata lain, mazhab Hanafi kata lain, ya, Maliki lain pula fatwa dia, Hambali lain lagi pegangan dia. Tapi dalam bab tawassul ini, setahu saya perbezaan adalah antara ahli sunnati wal jamaah dan golongan wahabi itu pun tidak menyeluruh, hanya pada skop tertentu sahaja. Maknanya masih ada mahal ittifaq, masih ada tempat yang setuju antara dua golongan ini dalam bab tawassul. Yang jadi pertikaian hanya hukum bertawassul dengan orang-orang soleh, termasuklah para nabi alaihi wassalatu wassalam yang telah meninggal dunia. Kat situ mahalul khilaf. Kat situ point yang contentious, yang ada perbincangan. Adapun kalau tawassul, iaitu kita berdoa, itu kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, atau bertawassul dengan amalan soleh. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan itu adalah amal soleh di sisimu, maka engkau sembuhkanlah penyakitku ini, maka engkau angkatlah bala yang sedang menimpa ku ini. Itu juga sepakat. Wahabi tak komplain, tawassul dengan amal soleh okey saja. Kedua-duanya dinilai baik dan dibenarkan di sisi ahli sunnati wal jamaah dan juga di sisi golongan wahabi. Ustaz Hafiz, sini boleh sebut wahabi ke? Apa? Sebab ada, ingat dulu sebelum PKP ada sebuah negeri, benar saya ceramah dengan syarat tak boleh sebut wahabi. Mujur benar, jadi kita sebut ahli sunnah lah. Ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Pas jemaah kat tangan, tanya pasal wahabi. Allah Rabbi. Jemaah pula lagi sebut wahabi. Nah, sini boleh dibenarkan. Baik, tak ada masalah pun. Wahabi ni intisab kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu saja. Syafi'i intisab kepada Imam Syafi'i.
Hanafi intisab pada Imam Abu Hanifah, itu saja. Kalau mubtadi' berat, ahli bid'ah. Kalau musyrik, paroklah melakukan syirik. Baik. Jadi bila bincang tentang tawasul dengan orang soleh ni mula ada kekeliruan ya. Sebahagian daripada netizen yang baru nak up ni, semata-mata tawasul dengan orang soleh pun dia komplain dah. Sebab kamu bila sebut orang soleh, walaupun orang soleh itu masih hidup, kamu menjadikan makhluk sebagai perantaraan. Ini syirik. Nak doa teruslah. Ya Allah kurniakan aku ini, Ya Allah rezekikan aku, Ya Allah kayakan aku. Kenapa pula Ya Allah dengan si fulan? Si fulan itu syirik. Yang ini kemungkinan besar ialah daripada mereka yang tidak mengaji, hanya ikutan sahaja, dan ini jelas salah ya, batil hatta di sisi Wahabi sendiri, kerana mereka menerima tawasul dengan amal soleh. Kata dia tawasul dengan orang soleh tak boleh sebab orang soleh itu makhluk. Maka menjadikan makhluk sebagai perantaraan itu syirik. Adakah amal soleh bukan makhluk? Kamu benarkan tawasul dengan amal soleh. Amal soleh juga makhluk. Sama-sama menjadikan makhluk sebagai perantaraan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, dan amal-amal yang kamu lakukan itu juga makhluk Allah. Maka tidak ada satu justifikasi bertawasul dengan satu makhluk namanya amal soleh, boleh, bagus, ikut sunnah. Tapi bertawasul dengan satu makhluk lain namanya orang soleh, yang dia pun soleh kerana amal soleh, tiba-tiba jadi syirik. Ini kemungkinan juhala di kalangan mereka. Adapun mereka yang lebih terpelajar daripada kalangan orang yang berfahaman Wahabi atau mempunyai pegangan sama seperti Wahabi. Ini saya sepatutnya sebut macam itu. Sebab jarang-jarang orang nak mengaku Wahabi. Tapi tengok pegangan sama sebiji. Bila kita sebut depan Perdana Menteri suruh kekang pahaman Wahabi, mereka yang terbakar hangus dahulu. Padahal dia tak mengaku pun Wahabi. Bila kita tolak Syiah, bila ada orang menyeru supaya dikekang fahaman Syiah, kita okey. Kita seronok, kita setuju. Tapi yang ini, apabila mereka ini tidak mengaku Wahabi, bila kita suruh kekang fahaman Wahabi, marah dia. Baik. Jadi orang yang terpelajar di kalangan mereka, ini poin dia, mereka tidak melarang amalan bertawasul dengan orang-orang soleh secara mutlak, tidak. Hanya melarang tawasul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Biasanya mereka mendakwa begini. Mereka kata hukum bertawasul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia adalah khilaf di kalangan ulama, kata dia. Tetapi yang rajih, pandangan yang kuat dalam masalah ini adalah haram. Nak tawasul boleh, cari orang soleh yang masih hidup, jumpa dia, suruh dia doa, atau kita doa minta dia aminkan, ya, itu boleh. Tapi kalau tawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, pendapat yang rajih, yang kuat adalah haram. Haram adalah hukum syarak. Siapa yang belajar usul fiqh, ini termasuk hukum taklifi yang 5. Maka hukum perlu kepada dalil. Yang ini pun Wahabi setuju. Wahabi berslogan agama terbina atas dalil. Tapi bila kita tanya dia, banyak dalil kata dia. Dalam Quran semua ada dalil. Bab mai satu. Sengak. Langsung tak boleh bab mai. Seorang dia lupa, Ustaz. Biasalah manusia, masumil insanu insanan ila linisyanihi. Manusia ni kan pelupa. Yalah, kot seorang boleh lupa. Tu 14 orang semua ada PhD. Awak pakai lupa habis ke dalil yang banyak tu, yang mengatakan haram semua tu. Baik. Jadi perlu kepada dalil. Hakikatnya keharaman ini tidak mempunyai sebarang dalil, akli ataupun nakli. Hanya bertaklid buta, maaf ya, kepada fatwa dan pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Baik. Dia bukan sahaja sesuatu yang tidak ditolak secara akli. Aklinya tidak mustahil bila kita menyebut nama orang soleh dalam doa kita. Ya Allah, misalnya dengan kemuliaan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, Engkau amankanlah negara kami ini. Dari segi akal tak mustahil Allah amankan. Itu termasuk dalam perkara yang mungkin, yang jaiz, aklan. Lebih pada itu adalah sesuatu yang sabit secara nakli, diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, ajaran tawasul ini adalah secara umum saja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tabarruk sebagai subset kepada tawasul, ya, ambil berkat itu juga adalah sejenis tawasul, maka dalam Quran ada spesifik dalil tentang tawasul dalam bentuk mengambil berkat. Tetapi kalau dalam istilah tawasulnya, dalilnya umum, ya, iaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah.
Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah itu wasilah, yakni jalan yang menyampaikan. Iaitu kalau kita lihat kita tafsir, ditafsirkan al-wasilah tu sebagai al-qurbah. Wal wasilah tu al-qurbatul lati yabtari, bukan yang bagi, silap tu. Yabtari. Maaf, betul, yang bagi ayat laba biha. Ataupun ada tafsir mengatakan wasilah itu adalah darajah fil jannah. Ya? Baik. Dalam sunnah, ajaran beramal dengan tawassul ini adalah lebih khusus. Termasuk tawassul dengan amalan-amalan soleh, tawassul dengan orang soleh yang hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Baik, yang masih hidup tidak masalah, ya. Baik. Malangnya, amalan tawassul dengan orang-orang soleh, mereka telah membuat bid'ah, rekaan yang sayyi'ah dalalah, iaitu mereka mengharamkan tanpa ada dalil. Semata-mata kerana mereka ta'assub kepada pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, berbanding keperluan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan salafus soleh. Yang ni yang saya kata tak kena. Tafsiran macam ni yang tak kena. Bila kita kata nampak Rasulullah lagi kanan, ya, tok guru gikut kiri, kita pergi kiri lagi. Dengan takrif macam ni tak kena. Dah jelas dah Nabi SAW membenarkan tawassul. Oleh kerana Imam Ibn Taymiyah pergi ke kiri mengharamkan tawassul, kita masih ikut ke kiri. Oh, macam ini tak betul. Tapi kalau dengan makna bahawa Rasulullah SAW bawa satu perkara, kita orang jahil faham seolah-olah ia ke kanan, ulama memahami bahawa itu adalah ke kiri, itu lain. Itu mendahulukan kefahaman ulama pakar berbanding fahaman kita orang awam, layman. Itu okey. Tapi macam ini tidak okey. Baik. Al-Imam Ibn Taymiyah tidak ada dalil yang jelas ketika mengisukan amalan tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Ia hanya akal-akalan dalam cubaan menjustifikasikan pendirian yang bercanggah dengan dalil akli dan nakli ini. Mereka mendakwa bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup boleh, kerana orang soleh yang masih hidup boleh mendoakan kebaikan buat orang yang bertawassul, sedangkan orang soleh yang telah meninggal dunia tidak lagi boleh melakukan demikian. Mereka tidak mukallaf lagi. Orang soleh masih hidup kan masih mukallaf. Kita minta tolong, ya, dia ada hukum, menolong kita tu ada hukum. Orang mati dah tidak ada hukum. Tetapi tidak ada hukumnya orang mati tidak menafikan bahawa mereka itu boleh mendoakan orang yang masih hidup, ya. Baik, jadi keharusan tawassul ini bukan berasaskan kepada hidup atau mati. Dia berasaskan kepada kemuliaan apa yang kita sebutkan dalam doa itu. Mulianya nama-nama Allah maka kita sebut. Mulianya amal-amal soleh maka kita sebut. Mulianya orang-orang soleh maka kita sebut. Adakah orang soleh itu dah stop nilai kesolehan dia bila dia meninggal dunia? Kita ambil contoh mudah. Kenapakah kita bertawassul dengan Nabi SAW? Jawapannya kerana kemuliaan Nabi. Adakah kemuliaan Nabi itu hanya ketika baginda hidup, lalu selepas baginda wafat, baginda sudah tidak mulia? Mustahil. Baginda senantiasa mulia di sisi Allah Ta'ala. Tidak terputus kemuliaan baginda itu dengan kewafatan baginda SAW. Kalau asasnya tawassul dengan orang hidup, kenapa kita tidak tawassul dengan orang fasik? Kenapa kita tidak tawassul dengan orang zalim? Kenapa kita tidak tawassul dengan orang kafir? Kerana mereka tidak mulia walaupun mereka hidup. Jelas berarti asas tawassul bukan hidup mati, tetapi adalah kemuliaan, ya? Al-mutawassalu bihi, ya? Yang kita bertawassul dengannya. Baik. Ini dalil bahawa boleh, ya, orang meninggal dunia bertawassul, berdoakan orang yang masih hidup. Daripada Nabi SAW baginda bersabda, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Kehidupan saya baik untuk kamu dan kematian saya juga baik untuk kamu. Tu'radu alayya amalukum. Bila saya telah meninggal dunia, dipamerkan kepada saya amalan kamu. Fa ma kana min hasanin hamidtullaha alaihi.
Mana-mana amalan kamu yang baik, saya puji Allah Ta'ala, saya bersyukur kepada Allah. Wa ma kana min sayyi'in istaghfartullah lakum. Apa-apa amalan kamu yang dipamerkan kepada saya itu buruk, lalu saya memohon ampun kepada Allah buat kamu. Yang dia akan adalah Wahabi kata hadis ni dhaif kata dia. Hadis ni tak kuat. Okey. Sekarang ni kan tawassul tu dituntut. Umumnya dengan orang hidup, orang mati, dua-dua boleh. Kamu nak mentaksiskan, kamu nak mengatakan tak, tawassul hanya boleh dengan orang hidup, berarti kamu nak mengeluarkan daripada keumuman itu orang mati. Kamu yang kena bawa dalil. Kami tak bawa dalil pun sudah memadai. Kerana tawassul itu memang secara umumnya dengan hidup mati, tidak ada larangan. Tiba-tiba ada dalil. Kalaulah dhaif sekalipun kita katakan, hanya menguatkan yang asal. Kamu nak melawan yang asal, satu hadis pun tak ada. Jangankan kata yang dhaif, jangan kata yang sahih, yang dhaif pun tak ada. Itu macam mana? Kamu sepatutnya kan dalam beban pembuktian, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Beban pembuktian ditanggung oleh orang yang mendakwa. Mendakwa apa? Mendakwa khilaful asli. Mendakwa sesuatu yang bercanggah dengan asal. Sebab itu apabila isteri jadi plaintiff, bawa dakwaan kepada suami, defendant dalam mahkamah syariah, menuntut nafkah yang suami dia tak bayar. Jadi isteri mendakwa suami dia tak bayar nafkah. Siapa yang kena buktikan? Suami kata saya dah bayar. Siapa yang beban pembuktian ditanggung oleh siapa? Isteri ke suami? Sikitlah petang-petang ni lama hanyut. Isteri plaintiff mendakwa bahawa suami selama ni tidak bayar nafkah. Ya. Jadi suami jadi defendant, suami dia tak setuju. Dia kata, saya sentiasa bayar. Ya. Sekarang ni beban pembuktian di atas siapa? Isteri atau suami? Isteri, sebab dia mendakwa. Betul? Baik. Dia mendakwa apa? Suami tak bayar nafkah. Asal orang kahwin, bayar nafkah ke belum? Bila kita kahwin, kita by default kita dah bayar nafkah ke belum? By default belum. Kahwin, bila kahwin tu belum bayar nafkah lagi. Lepas kahwin, kita bagi duit, kita beli beras, kita transfer duit. Maknanya al-aslu adalah tidak bayar nafkah. Walaupun zahirnya isteri adalah plaintiff yang mendakwa ini, tetapi yang mendakwa khilaful asli, no, saya dah bayar, itu adalah suami. Sebab asalnya you belum bayar. You mendakwa saya sudah bayar, maka suami kena buktikan dia telah bayar. Ni receipt transfer duit, ni saksi saya beli beras kat dia dan sebagainya. Kerana bukan sekadar mudda'i khilaful asl. Dalam bertawassul sudah ada hukum boleh tawassul. Jadi asalnya dengan sesiapa boleh. Hidup atau mati. Kamu nak mendakwa khilaful asli, mana dalil kamu? Bila kita bawa, ni dhaif, ni tak kuat, ini perawinya majhul, ini itu ini, kamu langsung tak ada dalil. Kita hanya menyokong al-aslu. Baik, hadis ini bahkan dinilai mempunyai sanad yang baik dan sahih oleh Imam Al-Qastalani dalam Irsyadus Sari, Imam Suyuti dalam Al-Khasaisul Kubra, Imam Al-Laqi dalam Tarhut Tasrib, serta Al-Imam Al-Bazzar melalui jalur Imam Al-Bazzar. Jadi Wahabi kata, tapi Albani kata dhaif. Albani seorang. Ya. Tak kisahlah apa penilaian Syekh Albani, tapi sekurang-kurangnya penilaian hadis menilai hadis ini bagus, ya. Boleh dijadikan dalil. Itu pun kita bukan menanggung beban pendalilan. Ini hanya menguatkan al-aslu sahaja. Mungkin mereka mendakwa ini khususiah Nabi. Ketika alam ruh masih boleh mendoakan orang yang masih hidup, itu hanya khususiah Nabi SAW sahaja. Dakwaan khususiah mesti ada bukti. Karena asalnya Nabi SAW kan qudwah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh kepada kita. Maka apa yang Nabi buat secara umumnya kita boleh buat. Apa yang berlaku pada Nabi secara umumnya boleh berlaku pada kita. Tapi kalau ada dalil khususiyah, iaitu khusus untuk Nabi SAW. Mana dalil khususiyah? Bahkan sebaliknya ada dalil menunjukkan tidak khususiyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan kamu dipamerkan kepada kaum kerabat kamu dan juga kaum keluarga kamu daripada kalangan mereka yang telah meninggal dunia.
Fa in kana khairan istabsyaru. Kalaulah amalan yang dipamerkan tu adalah amalan yang baik, maka mereka yang telah meninggal dunia ini bergembira. Wa in kana ghairu dzalika, kalaulah lain daripada yang baik, maknanya buruklah. Qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Lalu mereka pun berdoa, ya Allah, janganlah kamu matikan saudara kami ini sehinggalah engkau memberi hidayah kepada mereka sebagaimana engkau telah memberi hidayah kepada kami. Mana menunjukkan bahawa mendoakan orang masih hidup oleh orang yang telah meninggal dunia bukan khususiyah. Baik. Yang lebih menarik, walaupun pada mulanya tokoh idola Wahabi Syekh Nasir Al-Albani menilai hadis ini dhaif pada asalnya, beliau kemudiannya membuat penilaian semula dan selepas itu membatalkan penilaian dhaif tersebut lalu menilainya sahih. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau dhaif sekalipun ini hanya selari dengan asal. Sedangkan kamu yang nak mendakwa sesuatu yang khilaful asli, apa satu dalil pun tak ada. Kemudian tidak adalah seseorang itu melalui sisi kubur saudaranya yang mukmin yang dia kenal di dunia, lalu dia memberi salam kepadanya, melainkan si mati itu mengenalinya dan menjawab salamnya. Macam mana? Waalaikumsalam. Itu kan doa. Mendoakan salam kepada orang yang beri salam. Hadis ini juga dinilai sahih oleh para ulama. Yang lebih penting bagi seorang yang berfahaman Wahabi adalah tokoh idola mereka Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah sendiri tidak menolak sebagaimana pegangan para ulama yang lain juga bahawa orang yang telah meninggal dunia boleh mendoakan orang yang masih hidup. Imam Ibn Taymiyah juga tahu, kata ada asar, ada riwayat menunjukkan orang yang mati boleh mendoakan orang hidup. Malangnya beliau tetap akal-akalan melarang. Maknanya mereka doa boleh, tapi kita minta supaya mereka doakan kita tak boleh. Apa dalil? Sad zari'ah kata dia. Ini kita sekat jalan, kot nanti minta-minta nanti jadi syirik. Ini bukan dalil Quran hadis. Sad zari'ah bukan asal semua benda sad zari'ah. Ya. Orang lelaki yang masih ada alat kelamin dia, ada tak kemungkinan dia berzina? Jadi sad dan li zari'ah kita potong buanglah bagus supaya kemungkinan berzina tu tak ada. Bukan macam itu, na'udzubillah. Jadi sad zari'ah ni ada kaedahnya. Bukan sekadar sangkaan-sangkaan begitu saja lalu dihukum mengatakan haram, tidak boleh. Cuba lihat ya. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Kata beliau, wa kadzalika al-anbiya'u was-salihun. Demikianlah para nabi dan orang soleh, wa in kanu ahya'an fi kuburihim, walaupun mereka di alam kubur tu mereka hidup, wa in quriru annahum yad'una lil ahya, walaupun kita takdirkan bahawa mereka itu mendoakan orang yang masih hidup, wa in waradat bihi asar, walaupun memang ada hadis-hadis asar yang menunjukkan bahawa mereka mendoakan, falaisa li ahadin ayatluba minhum zalika, tapi kita tak boleh minta mereka doakan. Walam yaf'al zalika ahadun minas salaf, dan tak ada seorang salaf pun buat. Ini biasa, itu standard dakwah Ibn Taymiyah, seorang pun tak ada. Tapi ada. Dalam kitab Fathul Bari di zaman Sayyidina Umar, istighosah dengan Nabi SAW, bukan setakat tawasul. Ya Rasulullah istasqi li ummatik, kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, itu riwayat yang sahih. Tapi Al-Imam Ibn Taymiyah memang uslub beliau begitu. Tidak ada seorang pun di kalangan salah macam tu. Ini adalah ma'ajma'alahil ummah, untuk bagi menguatkan pandangan beliau. Sebenarnya tidak demikian. Apa kata beliau? Li'anna Allah qala kaza wa kaza, tak ada. Li'anna Rasulullah SAW yaqul kaza wa kaza, tak ada. Ya ada apa? Li'anna dhalika dhari'atun ila syirki bihim wa ibadatihim, kerana itu merupakan jalan nanti mereka mensyirikkan dengan orang-orang soleh tadi dan pergi menyembah orang soleh tadi. Ini hanya sangkaan saja. Jadi ini yang saya sebutkan tadi ya. Bukan setakat tawasul, ya Allah dengan kemuliaan nabimu, bahkan ini istighosah. Yang ni bagi mereka syirik terus. Kalau tawasul sebut nama orang meninggal dunia dalam doa, ya Allah dengan kebaikan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah misalnya dengan kewalian Pak Sumi misalnya, itu haram, ikut pendapat yang rajih. Tapi kalau terus ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, aghithni ya Rasulullah,
musyrik syirkan akbar. Dia ni orang musyrik, syirik yang besar, bukan syirik khafi macam riak, tidak. Mukhrijun anil millah, mengeluarkan dia dari Islam. Nak sambung sikit lagi, yustahallu damuhu, halal darah dia, boleh dibunuh orang macam ni. Jadi ini berlaku, bahkan di-approve oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada sahabat yang komplain perbuatan. Ada kata bukan sahabat, orang lain. Ada kata sahabat, nama beliau Bilal bin Haris al-Muzani. Dia duduk kecoh yang ni, tak penting pun. Yang pergi istighath tu sahabat ke, tabi'in ke, yang penting berita itu sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak ada seorang pun yang larang kata syirik. Takkan sahabat diam dia syirik. Ini riwayat tadi, saya laju-laju ya untuk faktor masa. Yang Imam Ibn Qasalani kata sahih pun dia petikai lah juga. Itu standard lah, biasa. Kadang-kadang dia tak sempat cek pun. Kita sebut satu hadis tu maudhu'. Sebab tak sesuai dengan selera dia. Tu dhaif tu. Cek-cek padahal sahih. Baik, mana dalil yang orang-orang ini mengatakan haram tawasul dengan telah meninggal dunia? Sepaling kuat yang ada pada Wahabi adalah akal-akalan yang tidak kesampaian di dalam berinteraksi dengan athar para sahabat, iaitu kejadian yang diriwayatkan dalam asar yang sahih, malangnya diberikan kefahaman yang tidak sahih oleh mereka, iaitu tentang tawasulnya Sayyidina Umar dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatusqina. Ya Allah, dahulu kami pernah bertawasul kepadamu dengan nabi kami, maka maka kamu telah beri hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Qala fayusqaun. Dan sesungguhnya kami sekarang bertawasul kepadamu dengan bapa saudara kepada nabi kami, maka berilah hujan kepada kami. Lalu kata perawi, diberi hujan kepada mereka, turun hujan. Jadi kata golongan Wahbi, itulah dalil tak boleh tawasul dengan orang mati. Sebab kalau boleh tawasul dengan orang telah meninggal dunia, kenapa sahabat tak tawasul direct dengan Nabi? Kan dia selalu macam tu. Kalau boleh istighosah dengan orang mati, kenapa tak boleh istighosah dengan pokok? Macam tu pula. Jadi wali-wali yang telah mati ni sama level dengan pokok lah. Ini namanya qiyas ma'al fariq. Ini qiyas yang ada perbezaan yang besar. Ada pula wali-wali yang soleh tu disamakan dengan pokok. Sekira boleh istighosah dengan wali, boleh istighosah dengan pokok. Kalau haram istighosah dengan pokok, boleh haram istighosah dengan wali. Ini qiyas apa? Ini akal-akalan ya. Jadi kata dia, ini bukti tidak boleh tawasul dengan orang telah meninggal dunia. Kalau tak, tentulah Sayyidina Umar tawasul direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas akal-akalan semata-mata. Yang jelas daripada asar yang sahih ini adalah, pertama, amalan tawasul tidak syirik. Tak mungkin Sayyidina Umar buat benda syirik. Kan ada orang kata tawasul dengan orang soleh pun sudah syirik. Tak ada. Yang kedua, jelas juga bahawa boleh bertawasul dengan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang direct jelas. Kerana Al-Abbas bukan Nabi. Sayyidina Umar tawasul dengan Al-Abbas. Berarti boleh tawasul dengan orang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengatakan kalau boleh tawasul dengan orang telah meninggal dunia, kenapa tidak tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini sebenarnya bercanggah dengan dorongan. Kenapa Sayyidina Umar tawasul dengan Al-Abbas? Ya. Kita faham daripada kata-kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Al-Abbas, ya, iaitu kat mana saya ni? Qala, di bawah di tengah-tengah ayat tu. Fa khataba Umarun nasa. Dia perawi berkata bahawa Sayyidina Umar berkhutbah. Kan bila istisqa ni disunatkan, imam tu khutbah, bagi dorongan bertaubat, minta ampun, tinggallah maksiat dan sebagainya. Jadi antara khutbah Sayyidina Umar dia kata apa? Ayyuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yara lil Abbas ma yara al waladu li walidihi yu'azzimuhu wa yufakhimuhu wa yubiru qismahu dan seterusnya. Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu ketika baginda hidup, baginda itu melihat, memandang, melayan Al-Abbas sama macam anak melayan bapa dia.
Dia menghormatinya, mengagungkannya, membesarkan urusannya, mengelokkan pembahagian dan seterusnya. Faqtadu ayyuhan nas bi Rasulillah SAW. Maka ikutlah sunnah Nabi. Nabi dulu menghormati Al-Abbas, ikutlah sunnah Nabi. Fi ammihi, dalam melayan bapa saudaranya, wattakhiluhu wasilatan ila Allah azza wa jalla. Maka hendaklah kamu macam Nabi dulu muliakan Al-Abbas, kamu ikut sunnah Nabi, muliakan juga Al-Abbas. Lalu kalau kamu nak cari wasilah tawasul, bertawassullah dengan Al-Abbas kerana beliau adalah seorang manusia yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dorongannya. Bukan Sayyidina Umar kata, oh, oleh kerana Nabi telah wafat, haram kita bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, maka hendaklah kamu bertawassul dengan Al-Abbas kerana beliau masih hidup. Tidak ada. Dorongannya kerana nak menghormati Al-Abbas. Bahkan Al-Abbas sendiri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Allahumma innahu lam yazil bala ila wala yukshafu ila bi tabat wa qad tajawwahal qaum bi ilaika limakani min nabiyyika. Jadi kaum ni, maknanya orang Islam, mereka ni menuju ke arah saya, maknanya bertawassul dengan saya kerana kedudukan saya di sisi Nabi. Bukan kerana Nabi dah wafat. Kerana saya dulu Nabi muliakan. Maka umat ni memuliakan saya, bertawassul dengan saya, maka berilah hujan kepada kami. Salafus soleh tidak ada seorang pun yang membeza-bezakan antara tawassul dengan orang masih hidup dengan orang yang telah meninggal dunia. Katanya Salafi. Kami bukan Wahabi, Syekh. Kami Salafi. Okey. Salafi kan maknanya ikut salaf. Jadi kalau ikut salaf, kena ikutlah sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Cuba tengok, sahabat Nabi Utsman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan doa ini kepada seorang lelaki yang dia ada hajat berjumpa dengan Sayyidina Utsman, asyik terhalang, lalu dia ajar doa tawassul, akhirnya hajat dia ditunaikan. Dia mengucapkan terima kasih kepada Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu kerana bercakap dengan khalifah. Kata Sayyidina Utsman bin Hunayf, demi Allah, saya tidak ada bercakap apa pun dengan khalifah, tetapi doa, dia kata jazakallahu khaira. Jadi dia kata, saya doa yang saya ajar pada kamu itu pernah diajar oleh Nabi SAW kepada seorang buta, begini ceritanya. Mana sahabat Nabi lihat doa tawassul dengan orang tengah meninggal dunia tak ada masalah. Lepas tu diajar ketika Nabi dah wafat, disuruh amal. Jadi kamu nak ikut sahabat Nabi ke Wahabi? Ya, sahabat Nabi lah. Ikut Wahabi buat susah je. Allah, ustaz aku tu Wahabi tak suka ustaz aku ni. Okey, untuk golongan Wahabi dari segi sanad, memadailah hadis ini dinilai sahih sanadnya oleh Syekh Al-Albani sendiri. Lebih parah lagi, mereka gagal faham. Dia kata al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal hukum dalam ibadah adalah tauqif. Kaedah ni benar. Kaedah al-aslu fil ibadat tauqif maknanya terhenti pada dalil. Itu betul. Tapi cara Wahabi mengimplementasikan kaedah ini menimbulkan kecelaruan, implementation dia. Jadi maksud dia, dalil yang dibawa daripada hadis dan asar itu sekadar menceritakan tawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Maka tawassul dengan orang saleh telah meninggal dunia tidak ada dalil, maka haram. Bukan begitu. Pertama, kerana dalil menganjurkan dan mengamalkan doa secara tawassul dengan datang secara umum, tidak dibeza-bezakan. Kan al-am baqin ala umumihi hatta ya'tiya dalilun yukhassisuhu. Satu dalil yang umum, dia kena dianggap kekal umum. Tapi selalu juga ditaksiskan dengan syarat ada dalil. Sekarang ni tidak ada dalil yang mentaksiskan. Bahkan sahabat Nabi menunjukkan bahawa boleh tawassul dengan orang mati, menyokong lagi keumuman tadi. Tapi kalau dia tak boleh beza ibadah yang diikat dengan ibadah yang tak diikat. Ibadah diikat memang kita setuju. Sembahyang ada waktu yang tertentu. Tak boleh kita ni nak sembahyang luar waktu tu, tak ada dalil. Kecuali diberikan kelonggaran macam jamak, ya, jamak takdim, jamak takhir dan sebagainya. Kemudian cuba lihat, bila Nabi SAW mengajar doa tawassul, kalau memang tawassul dengan orang telah meninggal dunia itu haram, kan sifat wajib bagi Rasul tabligh, menyampaikan hukum.
Nabi ajar doa tawasul, tapi Nabi dia tak bagi tahu kata tawasul ni hanya boleh dengan orang hidup. Sedangkan itu namanya as-sukutu fi mahallil bayan. Nabi diam pada tempat yang sepatutnya Nabi kena terang. Berarti tidak ada hukum demikian. Hukum haram tawasul dengan mati itu tidak ada. Ini hanya memandai-mandai saja. Ini yang mereka panas lagi. Kita kata tawasul dengan mati itu sunnah. Dia nak kata haram. Kita kata sunnah. Kenapa sunnah? Kerana dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu ketika baginda menguruskannya jenazah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, itu ibu saudara, isteri Abu Talib, ibu kepada Sayyidina Ali, tapi dianggap seperti ibu lah oleh Nabi, kerana Nabi SAW dibela oleh Abu Talib dan juga isteri. Jadi Fatimah binti Asad ni sepertinya ibu Nabi SAW ya. Lalu antara doa yang didoakan oleh Nabi SAW setelah selesai urusan pengkebumian ini, mana dia? Okay. Dalam baris keempat daripada bawah ya, Nabi SAW berdoa, Allahul ladzi yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut, ighfir li ummi Fatimah binti Asad walakinha hujjataha wa wasi' 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i alladhina min qabli. Dengan hak nabimu, okeylah tak apalah, nabi masih hidup, dan nabi-nabi sebelum daripadaku. Tidakkah nabi-nabi sebelum daripada Nabi SAW telah wafat? Kalau Nabi SAW sendiri bertawasul dengan orang yang telah meninggal dunia, apa hujah mereka nak mendahulukan Sad Zari'ahnya Imam Ibn Taymiyah? Adakah pemikiran Sad Zari'ah Imam Ibn Taymiyah mengatasi sunnah Nabi SAW? Baik. Ini pun dah akan attack lah. Dia kata riwayat ni tak kuat, itu ini. Jadi tapi para hufaz hadis yang menakalkan hadis ini dalam jami' mereka dan menyebutkan dengan jelas bahawa perawi-perawinya merupakan perawi-perawi hadis sahih. Dan walaupun antara perawinya itu Ruh bin Salah ya itu ada juga perawi yang menilai ini sebagai siqah seperti Al-Imam Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Jadi paling kuat ada perawi yang mukhtalaf fihi dari segi siqah tak siqah. Kalau mereka langsung tak ada dalil yang nak mengharamkan, kita ada dalil yang menguatkan asal. Okay. Tabarruk. Tabarruk adalah daripada perkataan bahasa Arab. Kalau ikut timing sampai 6.30 sekarang dah pukul 6, ada setengah jam lagi saya cuba sempatkan sebab ada tinggal lagi 2 tajuk, tabarruk dan juga mujarrabat ya. Tabarruk daripada perkataan bahasa Arab ya. Tabarruka ya tabarruku, tabarrukan dalam bahasa Melayu yang mudah difahami, ambil berkat ya, ambil berkat. Tok guru minum air, ada sikit pergi baki, kita datang minum. Kau ni air banyak, kenapa ambil air tok guru? Oh, ambil berkat. Ambil baju orang soleh kita pakai misalnya. Ada diriwayatkan ni rambut Nabi SAW, kita ambil berkat, minum air rendaman rambut Nabi dan sebagainya lah, cium rambut Nabi. Ini namanya ambil berkat. Tu yang mandi kat gunung apa? Gunung Jerai. Gunung Jerai mandi perigi. Kan kecoh. Apa nak kecoh lah mandi perigi? Oh, saya tak masalah mandi perigi. Masalahnya dia orang mandi itu sebab mereka tahu itu perigi Tok Syekh. Digali katanya oleh orang soleh. Oh, di sisi kami boleh ambil berkat dengan peninggalan orang soleh. Jadi kalau kamu berlapang dada, tak payahlah nak marah. Berkat itu, ini bukan berkat Jawa. Jawa selalu bagi berkat. Berkat itu sendiri pada kekuatan bahasa Arab, iaitu barakah, yang bermaksud ziyadatul khair, pentambahan kebaikan. Jadi tabaruk itu adalah melakukan sesuatu untuk menambahkan kebaikan. Jadi kalau ikut zahirnya, makan pun ambil berkat juga. Ambil berkat dengan nasi supaya kenyang. Ya. Makan obat juga ambil berkat. Ambil berkat dengan Panadol supaya hilang pening. Tapi dari segi penggunaan tidak begitu. Dari segi penggunaan biasanya secara yang tak nampak perkaitan sebab musabab zahirnya. Kalau makan tu kan nampak sebab musabab zahirnya, makan tu sebab kepada kenyang. Makan ubat tu sebab kepada sembuh. Jadi orang tak guna ambil berkat dengan Panadol, ambil berkat dengan nasi. Dari segi penggunaan tidak begitu. Dari segi penggunaan biasanya yang tak nampak. Usap dengan kain, sembuh mata. Minum air, hilang sakit perut misalnya. Apa kaitan? Jadi ini yang dipanggilkan ambil berkat. Jadi ahli sunnah wal jamaah menerima tabaruk dengan kesan peninggalan para Nabi alaihi wassalam dan juga orang soleh.
Mereka juga menerima tabaruk dengan orang yang mulia sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Wahabi menerima tabaruk dengan kesan peninggalan Rasulullah SAW, mereka terima, boleh. Dengan rambut Nabi ke, dengan pakaian Nabi ke, boleh. Hatta dengan capal Nabi, mereka tak komplain. Mereka komplain logo capal. Kalau capal Nabi sungguh, dia kata, saya orang pertama akan bertabaruk dengan capal Nabi. Alhamdulillah lah. Masih ada persamaan ya. Bab kalau peninggalan Nabi, mereka tak larang. Tetapi tidak menerima selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ambil berkat dengan tok guru, dengan ulama, dengan wali, itu tak boleh. Apatah lagi kalau ambil berkat dengan orang dah mati. Orang mati ni kesian. Jenuh-jenuh jadi orang soleh masih hidup, ya. Lepas dah mati dah tak ada kebaikan apa dah. Ini menghampiri pemikiran setengah orang materialistik. Bagi dia hidup hanya dunia saja, mati dah tak ada cerita. Bagi kita orang Islam, hidup atas dunia adalah satu stage, hidup di alam ruh itu stage yang lain. Bahkan Ibn Qayyim karang buku banyak cerita tentang keajaiban alam ruh dalam kitab dia Ar-Ruh. Antara dalil tabaruk ayat Quran surah Yusuf, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Kalau terjemah zahir, pergilah dengan baju aku ini lalu campaklah ke muka bapa aku. Teruk sangat campak ke muka bapa ya. Sebab itu tak boleh tafsir ikut zahir fa'alquhu, kalau ikut zahir campak ya. Tapi tafsirannya tidak demikian. Bagilah dengan membawa baju ini, kemudian letak elok-elok. Itu kalau ibu Nabi Musa, fa'alquhu fil yam, campaklah Nabi Musa dalam sungai. Mana ada letak elok-elok lah. Di fa'alquhu maksudnya letak elok-elok. Kemudian kembali sembuh daripada penyakit mata. Soalan, yang menyembuhkan penyakit mata baju atau Allah? Allah. Habis apa cerita sapu baju? Minta direct dengan Allah lah. Sapu baju itu maknanya asbab. Tapi asbab dalam bentuk tabarruk. Seorang Rasul mengambil berkat daripada baju seorang Rasul yang lain. Ini tentang tabut ya. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Jadi tabut ni satu kotak yang dalam tu akan memberi satu ketenangan kepada tanda ketenangan bagi orang Bani Israel, dan ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun AS, katanya ada tongkat, ada capal dan sebagainya. Ini berkat. Kemudian Nabi SAW membahagikan rambut baginda SAW, dikeluarkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada hadis Anas ya, bahawa Nabi SAW selepas selesai buat haji, baginda tahallul ya, cukur kepala, lalu Nabi SAW memerintahkan aksimhu bainan nas, rambut ni bagi pada orang ya. Baik, jadi diterangkan oleh para ulama hadis, fa maknal hadis annahu wazza'a bi nafsihi ba'dan bainan nas alladhina yalunahu wa ata ba'dan li Abi Talhah liwazzi'ahu fi sairihim. Maknanya Nabi SAW, orang yang dekat dengan Nabi, Nabi bagi direct. Tapi yang lain tu Nabi bagi kepada Abu Talhah, wakil kepada Abu Talhah, bagi pada orang ramai. Yang duduk jauh-jauh tu bagi pada orang ramai. Fa fihi tabarruku bi asari Rasul. Dan ini adalah dalil boleh tabarruk dengan peninggalan Rasul. Faqad qasama sallallahu syi'rahu liyatabarruku bihi. Kerana Nabi SAW membagi-bagikan rambut baginda itu tujuannya untuk tabarruk. Kalau rambut boleh buat apa? Baju? Makan? Kan rambut tak boleh buat apa? Maka di situlah ulama faham bahawa membahagikan itu adalah untuk tabarruk. Dan memang dalam riwayat Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu meletakkan 3 helai rambut Nabi SAW dalam kain serban beliau dan memberitahu pada orang ramai, semenjak saya letakkan rambut Nabi SAW dalam kain serban saya, sentiasalah Allah beri kemenangan kepada saya dalam peperangan. Yang bagi kemenangan, rambut atau Allah? Allah. Letak rambut, tabarruk, ambil berkat. Yang ini ambil berkat daripada wuduk Nabi SAW. Ya. Kalau haram ambil berkat, pasti Nabi SAW larang. Sahabat ambil air wuduk Nabi yang jatuh daripada jasad Nabi itu, disapu ke muka dan ke badan mereka ya. Okey, tajuk yang terakhir iaitu mujarrabat. Tapi soalan tak jawab lagi. Kat mana salahnya? Salahnya tawassul atau tabarruk sekiranya beriktikad
bahawa makhluk itu yang memberi, bukan Allah. Maknanya kalau kita ambil berkat dengan, hatta dengan rambut Nabi SAW sendiri, i'tiqad kita, zat rambut itulah yang beri kebaikan. Yang itu salah. Bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa makhluk itu memberi bekas dengan sendiri, tak betul. Tapi kalau kita i'tiqad rambut Nabi inilah sebab kita mendapat kebaikan, itu tidak mengapa. Sebab kena hati-hati juga bab akidah. Tapi bab akidah ni dia bukan masalah ambil berkat saja. Kalau kita makan nasi pun dengan i'tiqad nasi lah yang mengenyangkan, bukan Allah, ya, salah akidah. Kalau kita makan Panadol pun, tapi i'tiqad kita Panadol yang bagi sembuh, bukan Allah, salah. Tapi Panadol ni hanya sebab. Kan biasa orang Melayu macam tu, ikhtiar lah berobat. Kalau ada rezeki Allah sembuhkan. Itu kan i'tiqad. Walaupun dia kata, doktor tolong sembuhkan saya. Syirik, kamu suruh doktor sembuhkan. Tanyalah dulu bang. Okay, bukan Allah yang sembuhkan. Aku tahulah Allah yang sembuhkan. Aku suruh doktor ikhtiar, kok sembuh. Tapi kalau memang dia ingat doktor sembuh bukan Allah, tu syirik lah. Baik, mujarrabat adalah daripada perkataan bahasa Arab. Mujarrab, iaitu nama sesuatu yang dilakukan kepadanya satu perbuatan. Bahasa Arab panggil maf'ulun bih. Mujarrab ni atas wazan maf'ul, ya. Iaitu daripada perbuatan jarraba yujarribu, fahuwa mujarrib. Fa'ilnya mujarrib, orang yang mencuba. Wazaka mujarrab, maf'ul dia yang dicuba. Mujarrab tu sesuatu yang telah dicuba. Ataupun kita kata tested, experimented. Contoh dalam bahasa Melayu, dia kata, obat ni sangat mujarab. Ustaz gaut kan? Ustaz ambil obat ni, mujarab. Orang Melayu kata gitu kan? Mujarab tu kita faham maknanya, insyaAllah lah, ambil obat tu sembuh lah. Tapi dari segi bahasa, adalah telah diuji, dan dari segi konteksnya adalah diuji dan terbukti berkesan. Tested and proven. Itu makna mujarab. Ya. Habis jadi mujarrabat tu bagaimana pula? Bahasa Arab dia nak tunjuk kata banyak, tambahlah alif ta. Jadi itu plural ya, jamak. Okey, baik. Kenapa terulang banyak kali? Baik, di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, mujarrabat ini masih lagi pertalian sebab dan musabbab, dan bukannya hakikat akidah yang diyakini, bukan. Ini bukan cerita hukum akal, mesti begitu, tidak. Ini cerita hukum adah. Kalau buat begini, biasanya jadi begini. Masih ingat pertalian hukum adat yang 4? Ada dan ada dan tiada, tiada dan ada, tiada dan tiada. Ini pertalian hukum adat yang 4. Dia berdasarkan ulang kali cuba. Cuba kita makan, apa rasa? Kenyang. Cuba kita tak makan, lapar. Maka dikaitkan berdasarkan percubaan ini antara ada dan ada, iaitu ada kenyang dengan ada makan. Antara ada dan tiada, ada lapar dengan tiada makan. Antara tiada dan ada, tiada lapar dengan ada makan. Antara tiada dan tiada, tiada kenyang dengan tiada makan. Tapi sah bersalahan. Maknanya yang jenis hukum adat ni tak mesti jadi gitu. Maknanya boleh jadi kita tak makan tapi tak lapar. Tak ada makan tapi tak lapar pun. Kadang-kadang kan, kadang-kadang macam tu. Yang selalu dah makan pun tak kenyang-kenyang. Itu selalu. Lepas pinggan, lepas pinggan. Tapi yang adatnya lepas pinggan kenyang. Kalau tak sepinggan, 2 pinggan. Begitu. Baik. Jadi, oleh kerana hukum adah, dia sandarannya cuba. Mesti jadi? Tak mesti. Kan? Kamu baca doa ni insyaAllah sembuh. Ramai orang baca sembuh, kamu seorang baca tak sembuh, ia boleh jadi. Ia bukan perkara akidah, mesti. Akidah tu dia mesti. Kan dia akidah ni dia hukum akal. Wajib tu mesti ada. Mustahil tu mesti tak ada. Yang kat tengah-tengah itulah baru boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu namanya jaiz. Tapi di sisi Wahabi, berkaitan dalam mujarrabat ini memerlukan dalil yang sahih. Dia kata ni hanya dalil. Tak ada dalil ni. Loh, macam mana pula benda berdasarkan percubaan, dalilnya percubaan. Hasil. Kalau kamu nak dari Quran dan hadis, itu bukan lagi hukum adah, itu hukum syarak. Ya. Jadi mereka seolah-olah melayan mujarrabat ni sebagai hukum syarak. Memang mujarrabat tertakluk pada hukum syarak. Itu kita tak nafikan. Bukan asal semua benda jadi kita kata boleh. Ada orang cuba. Asal minum arak je tenang. Asal minum arak je tenang. Jadi mujarrab untuk dianya minum arak tu untuk tenang. Kira boleh minum arak ke? Hukum syaraknya tak boleh lah.
Walaupun mujarrab. Mujarrabat dah teruji, ataupun dia pacu satu jampi mentera yang syirik. Wahai tok kong begini-begini, hilang sakit. Mujarrab. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kerana dia masih tertakluk kepada syarak. Nak ceritanya berkaitan jadi tak jadi itu hukum adat. Tapi boleh tak boleh, ke situ akan ada patuh syariah, boleh, tak patuh syariah, tak boleh, walaupun mujarrab. Dia ada orang pening. Kalau tengok logo capal, senang isteri beranak. Habis kalau kita guna salib, belum ada. Salib tu kan lambang syirik. Jadi masih akan tertakluk kepada hukum syarak. Terulang ya. Okey, contoh ya. Syekh Muhammad Saleh Al-Munjid, ulama Wahabi. Kata beliau, saya terus terjemah saja. Banyak daripada kitab-kitab yang jenis-jenis mujarrabat ni, dia nak bentuk dalam ni lah. Bentuk dia sama je. Penuh dengan khurafat dan perkara-perkara yang batil. Yang mana tak boleh orang Islam tu mengatakan benda tu betul. Meyakini bahawa benda tu betul, tak boleh. Apatah lagi nak beramal, tak boleh kata dia. Jenis murabat ni tak boleh. Kenapa? Pertama, kerana mendakwa ada manfaat. Baca ayat ni, baca zikir ni, guna kalimat ni, guna nama-nama Allah yang tertentu, boleh sembuh. Boleh dapat kebaikan, boleh macam ini. Sedangkan ini tidak sabit dengan dalil yang sahih daripada Quran dan Sunnah. Itu kita kata. Dia layan hukum adat macam hukum syarak. Hukum syarak kena ada dalil Quran hadis lah. Ya, ini hukum adat. Tapi bila saya bagi contoh yang agak biasa, dia marah pula. Ya. Saya bagi contoh, misalnya orang tu biasa cuba kalau nak mengail haruan yang cepat tangkap, guna umpan anak katak. Jadi bagi begitu, kau kalau nak dapat haruan, guna anak katak. Mana dalil? Ya, tak ada dalil, itu hanya pengalaman. Boleh jadi je orang tu guna anak katak tak dapat-dapat pun. Ya. Habis tempat tu tak ada haruan, macam mana? Kau mengail kat tempat tak ada haruan, ya tak dapat. Tapi dia marah lah. Dia kata ada pula cerita pasal anak katak pula. Nak cerita tu kan, itu adalah percubaan. Maka bila percubaan, janganlah kamu tanya dalil Quran hadisnya. Ya. Tapi kalau nak dapat ikan jos, umpan yang paling bagus adalah guna bayi. Tu haram. Mana boleh guna manusia buat umpan makan ikan. Ya, haram walaupun mujarrab. Yang kedua, kata dia tak boleh kerana banyak menggunakan kalimah-kalimah yang tidak boleh difahami, dibimbangi mengandungi perkataan-perkataan yang batil ataupun menjadi wasilah kepada syirik. Yang ini betul. Dari sunnah pun sama. Kalau ada jampi-jampi bacaan-bacaan yang tidak diketahui maknanya itu, dielakkan. Kerana dibimbangi mengandungi makna yang sebenarnya batil, makna yang sebenarnya syirik. Ini betul. Ini sama macam kita. Yang ketiga, sebab tidak bawa dalil percubaan tadi. Siapa yang cuba? Dan berapa kali dia cuba? Macam mana dia bagi manfaat? Jadi yang ini ada betulnya dan ada tak betul juga. Sebab kita sebut tadilah, dah kalau orang tu cuba jadi, maka boleh diamalkan atas dasar percubaan tadi. Sama saja macam orang yang cuba makan satu ubat kerana biasanya sembuh. Tapi dia kena wajib i'tikad bukan obat yang menyembuhkan. Bukan amalan tadi yang menyembuhkan, tapi Allah Ta'ala. Alasan yang pertama tu biasalah, dia kata ni bid'ah, tak ada dalil lah, ini bid'ah sesat. Padahal itu hanya hukum adat. Alasan kedua tu benar, boleh diterima di sunnah jamaah. Alasan yang ketiga ada kebenarannya tetapi tidak semestinya demikian. Kadang-kadang dia tak sebut siapa yang cuba, tapi memang terbukti amalan itu mendatangkan satu kebaikan. Bahkan Syekh Ibn Taimiyah, ini idola besar ni, bagi satu amalan menahan hidung berdarah. Menurut murid beliau Ibn Qayyim, Syekh Ibn Taimiyah telah menulis ayat ke-44 daripada surah Hud di kepala. Siapa nak cuba bolehlah. Wahabi tak kata nak cuba, ni amalan Syekh Ibn Taimiyah. Dan beliau mendengar bahawa Syekh Ibn Taimiyah berkata, aku telah tulis bukan hanya sekali kepada pesakit maka dia sembuh. Cuma tak bolehlah tulis dengan darah hidung tu, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang jahil. Kerana darah tu najis. Selayaknya tak bolehlah tulis kalam Allah dengan darah pula. Benda najis kamu buat tu cerita lain.
Tapi tulis ayat tu di dahi untuk menahan hidung daripada berdarah, itu boleh. Apa ayat dia? Waqila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, dan seterusnya. Yang ni orang baca untuk sebagai tabaruk supaya banjir surut pun marah juga kata dia, tak ada dalil. Memang Ibn Taimiyah buat ni pun tak ada dalil. Ada ke dalil Quran hadis kalau hidung berdarah tulis ayat ni ke dahi? Ini hanya cubaan jadi mujarab. Ini dia punya print screen ya. Kitab Lilu'ah kana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala yaktubu ala jibahati dan seterusnya. Petua membuang batu karang, boleh cuba. Ini daripada Imam Ghazali rahimahullah taala. Sebahagian orang soleh Asfahan bila terkena sakit suka buang air kecil, lalu mereka menulis pada kertas Bismillahirrahmanirrahim, pada kertas ya. Kemudian wabussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Tulis lagi wa hamalatil ardu wal jibalu fadakkata dakkatan wahidah. Dan tulis lagi dakkan dakka. Ya, 4 ditulis. Di mana? Kertas. Kertas. Kemudian dicurahkan air ke atas kertas itu semua, serta dicurahkan air atas tulisan tadi, serta meminum air tersebut, maka mudah mereka membuang air kecil. Lalu ni pengalaman orang soleh di Asbahan lah. Mudah buang air kecil, kita keluar pula batu kecil. Kalau zaman kita ada batu karang. Ya. Mana dalil? Quran hadis tak ada lah. Nama pun mujarrab. Cerita pun ini pengalaman orang Asbahan. Ya. Mungkin ada orang lain minum air rebusan daun lobak putih. Ya, macam-macam lah. Jenuh nak cari dalil lobak putih dalam Quran hadis. Ini print screen ya. Qala al-Ghazali wa kana ba'du salihin fi Asbahan asabahu asrul bul, susah nak kencing dan seterusnya. Wa humilatil ard, maaf saya salah baca tadi. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Wa ulqiya alaihil ma, disiram air, wa syaribahu, mana minum air tadi, fayussiru alaihil bul, lalu dipermudahkan dia itu kencing dan ada keluar batu. Kesimpulan dalam bab mujarrabat, ianya termasuk di dalam pertalian antara sebab dan musabbab. Dia bukan pertalian hukum akal. Hukum akal tu dia kalau kata wajib mesti ada. Akal mengatakan mesti ada Tuhan. Tak boleh tak ada. Beza hukum adat. Dia kata kalau macam ni, boleh jadi tak jadi. Sebab dia berdasarkan percubaan, sah bersalahan. Iaitu dalam skop hukum adat. Penetapan berdasarkan berulang kali cuba, ya, repetitious experiment. Dan boleh jadi berbeza. Dalam istilah bahasa lama dia kata sah bersalahan. Ia bukan keyakinan akidah yang tetap tidak berubah. Kamu mesti yakin begini, tak. Kamu kalau tak yakin, tak ada masalah. Ya ke tulis macam ni, jeruh air boleh baik batu karang, tak ada masalah, kamu tak percaya. Ini bukan cerita akidah. Keharusan atau tidak sesuatu amalan mujarrabat bergantung kepatuhan syariahnya. Bukanlah kata setiap mujarrabat tu boleh. Macam tadilah, baca ayat-ayat syirik, oleh sihat pula. Tetap tak boleh. Tetap haram walaupun mujarrab. Kalau minum arak rasa tenang, lapang, fikiran senang, nak study. Jadi saya kena nak study, saya minum arak lah sebab mujarrab. Mana boleh? Sebab dia tak patuh syariah. Tapi kalau saya minum air mata kucing, tenang rasa, boleh. Orang lain minum air mata kucing rasa nak terkencing. Tu lain, orang lain pengalaman. Sama yang tengok logo capal. Ya. Ada orang dia tulis, saya kalau tengok logo capal, saya teringat nak ke Jamban. Nasib kamu lah. Nah, orang lain ada yang tengok logo capal teringat Nabi, ada yang tengok logo capal rasa malu tak semayang. Itu saya baca sendiri. Ini cerita moden lah. Dia dulu rajin tinggal semayang. Jadi satu hari dia tukar dia punya wallpaper dekat komputer dia. Dulu dia tahu Adidas ke apa-apa. Dia tukar logo capal. Kesan dia berasa tak tergamak nak tinggal semayang. Mana dalil? Mana dalil buat wallpaper logo capal jadi tak tergamak nak tinggal semayang? Mana ada dalil? Wallpaper pun tak ada dalam Quran hadis. Wallpaper komputer pula tu. Ya. Tak ada dalil, itu pengalaman dia.
Mungkin sebab kemungkinan dia ingat pada Nabi SAW, dia ingat Nabi itu suruh kita semayang, dia tak tergamak, itu je. Sama juga, kalau orang kata, mana ada berkat setakat logo? Ya, bergantung. Jangan kata logo capal. Capal sendiri pun tak ada berkat kalau kamu menganggapnya hanya capal. Jangan kata capal. Yang mempunyai capal pun tidak mendatangkan kebaikan kepada kamu kalau kamu itu tidak memandang dia sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dapat daripada Abu Lahab? Dia kan memandang dengan mata dia Nabi SAW. Apa yang dapat kebaikan kepada Abu Jahal? Sedangkan mata dia memandang pada Nabi SAW, pernah bercakap dengan Nabi. Jadi elok ke dia? Tidak, sebab dia memandang Nabi SAW hanya manusia biasa. Orang miskin, tak ada kedudukan, anak yatim, tak dapat kebaikan. Bahkan orang yang sama, bila dia menukar cara memandang, bertukar barakah dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika memandang Nabi SAW sebagai manusia biasa yang menjadi pemecah belah kepada orang Quraisy, beliau nak bunuh Nabi. Itu kesan dia. Ada berkat? Tak ada berkat bunuh Nabi. Tapi bila beliau terbuka hati dengan surah Taha, lalu merasakan ini tidak mungkin kalam manusia, ini pasti kalam Tuhan, sudah berubah, dia tahu bahawa ini adalah Rasulullah. Beliau menjadi orang yang Allah muliakan Islam dengan sebab beliau. Hanya semata-mata kerana beza pandangan. Jadi tak ada masalah. Kalau kamu lihat logo capal rasa nak ke jamban, ya silakan. Nasiblah. Tapi kalau hamba Allah tu tengok logo capal, dia rasa nak tak teramat nak tinggal semayang, alhamdulillah. Tapi nak kata dalil, tak ada dalil. Ini hanya hukum adah. Sekian, alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf atas penyampaian yang bagi saya banyak kekurangan. Mungkin pun agak tidak tersusun. Tapi apapun saya doa kepada Allah Ta'ala, moga-moga apa yang saya sampaikan itu Allah jadikan sebab kefahaman dan juga kebaikan kepada semua. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.